Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itrati wa ashabi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habbina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah direzekikan lagi untuk bertemu pada pagi yang bahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibni Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Bahrul Mazi wa sa'ili musannafatihi wa syurrahi ya Allahumma amin. Baik, hari ini kita akan masuk pada bab bicara tentang makan daging unta, adakah membatalkan wuduk ataupun tidak. Dalam mazhab Syafi'i kita tak batal, tapi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal seingat saya batal. Kita tengok apa yang akan disentuh oleh Syekh Idris Al-Marbawi sebentar nanti. Kita masuk pada hadis yang ke-68, itu pada Musad 117. Kita buka sebelahnya 118, kita baca hadis terlebih dahulu, kemudian kita akan balik semula ke Musad 117. Hadis yang ke-68, atau moga-moga ia adalah hadis yang ke-69. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itrati wa ashabi wa man walah bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syekh Muhammad Idris ibn Abdul Rauf Al-Marbawi wa minhu ila sayyidina al-imam at-Tirmizi wa minhu ila sayyidina al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 'anil wudu'i min luhumil ibil qala tawadda'u minha wa su'ila 'anil wudu'i min luhumil ghanam faqala la tawadda'u minha. Sahih. Daripada Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada wuduk daripada daging unta. Wuduk disebabkan makan daging unta. Sabdanya, mau mengambil wuduk sekalian kamu daripadanya. Maksudnya hendaklah kamu semua berwuduk disebabkan makan daging unta. Dan ditanya daripada wuduk daripada daging biri-biri. Maka sabdanya, jangan mengambil wuduk sekalian kamu daripadanya. Al-ghanam bukan bermaksud daging biri-biri. Kalau seingat saya sebut kamu sekejap. Sebab al-ghanam adalah satu kalimah yang merujuk kepada jenis kambing, sama ada kambing biri-biri atau kambing yang bukan biri-biri. Maksudnya kambing yang berbulu biri-biri itu ataupun kambing yang berambut, kambing kacang, kambing Malaysia tu. Manakala Asyah baru merujuk kepada kambing biri-biri. Kalau kambing kambing yang berambut tu, dia zu sya'rin. Dia tak ada bulu biri-biri tu, dia bulu rambut tu. Kita tengok pun macam rambut. Siapa yang sembelih kambing yang bukan biri-biri, kita tengok dia punya bulu macam rambut kita. Jadi itu dinamakan al-ma'z. Sebentar saya cek sebentar. Mengapa Syekh Idris terjemahkan al-ghanam dengan biri-biri? Ataupun istilah biri-biri ni sisi dia merujuk kepada kambing. Wallahualam, kita tak tahu bahasanya begitu. Al-ghanamu al-qati'u minal ma'zi wad-da' la wahida lahu min lafzih. Diambil pada Mu'jam al-Wasit. Dalam Mu'jam Al-Ghani, Jam'u Aghnam, macam saya sebut tadi, kalimah ghanam tu dia merujuk kepada jenis. Dia tak ada istilah satu ghanam, dua ghanam, tiga ghanam. Dia ghanam tu dia lafaz yang merujuk kepada jenis binatang. Maksudnya kita kata kambing. Kambing apa? Kambing biasa ataupun kambing biri-biri. Wallahu a'lam. Syekh Idris menterjemahkan kalimah al-ghanam dengan biri-biri. Kita tengok nanti biiznillah subhanahu wa ta'ala.
Dan ditanya daripada wuduk daripada daging biri-biri, maka sabdanya, jangan mengambil wuduk sekalian kamu daripadanya. Baik, kita lihat masalah yang 307. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, babul wudu'i min luhumil ibil. 307, bab pada menyatakan air sembahyang daripada daging unta. Baik, kita nak bicara, adakah wuduk terbatal sebab makan daging unta ataupun tidak. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, adalah pula hadis yang menerangkan orang yang makan daging unta wajiblah ia mengambil air sembahyang, yakni batal air sembahyang dengan sebab memakannya. Maka inilah satu hadisnya, dikeluar oleh Tirmizi, demikian bunyinya. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhuma qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil wudu'i min luhumil ibil. Diriwayatkan daripada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhuma, katanya ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada wudu dari sebab memakan daging unta, adakah batal air sembahyang kerana memakannya dan mewajibkan mengambil air sembahyang apabila hendak sembahyang? Itu soalan dia. Faqal tawaddau minha, maka sabdanya, hendaklah mengambil wuduk sekalian kamu dari sebab memakannya. Yang zahir hadis menunjukkan batal wuduk sekiranya makan daging unta. Wa su'ila 'anil wudu'i min luhumil ghanam faqala la tawaddau minha. Dan ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wuduk dari sebab makan daging biri-biri. Entah tuan-tuan. Suspend ke? Hari nak pergi scan. Tak boleh lah. Tunggu nak mengambil sesuatu tak terjadi-jadi. Ni buku sahabat kita, kamus yang jarang ada, yang jarang kita jumpa, iaitu kamus Syahrir sendiri. Kita tengok apa yang beliau terjemahkan. Kita tengok biri-biri. Ni buku Syahrir sendiri, kamus Melayu Arab. Beliau datangkan kalimah Melayu, untuk datangkan apa bahasa Arabnya. Jadi kita tengok beliau sini cakap apa, biri-biri, bibir, 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 biri-biri, biri-biri. Beliau terjemahkan biri-biri ghanam. Beliau terjemahkan biri-biri ghanam. Tengok kambing pula. Kaf, kam, kaf, kam, lam, kam, bang, kambing. Sebab saya nak ingat bahasa dia punya tu, susunan dia. Kambing, ma'az. Beliau membezakan di antara kambing dan biri-biri. Maknanya kambing anz, ma'az. Seekor kambing ma'iz, jamak dia ma'iz wa am'uz. Betul lah, kambing. Baik, kalimah kambing yang beliau faham, kambing adalah, bila sebut kalimah kambing, Syekh Idris memahaminya dengan makna kambing yang berambut. Manakala biri-biri adalah diterjemahkan biri-biri itu dengan kalimahnya biri. Mana tadi biri? Biri-biri, biri-biri ghanam. Biri-biri ghanam. Biri-biri. Wallahualam, zahirnya macam bercanggah lah. Moga-moga di sana ada keluasan bahasa Arab yang lain. Yang difahami dalam kamus bahasa Arab, biri-biri itu adalah
Saya tengok Syah pula tadi ni bahasa Arab tak apa. Ada kamus ni tak? Kamus apa namanya? Kamus Marbawi di sini. Siapa ada kamus Marbawi? Siapa ada buat kamus Marbawi? Tak ada. Boleh kita cek balik sebab tapi dalam catatan sahabat lah, berdasarkan yang saya pernah jumpa dan kita dah tengok dalam kamus tadi, biri-biri, kambing biri-biri dia bukan ghanam. Ghanam itu merujuk kepada kalimah besar yang di bawah kalimah ghanam tu sebarang jenis kambing, sama ada kambing biasa ataupun kambing biri-biri. Kalau kambing biri-biri sendiri dinamakan sebagai syah. Syah itu kambing biri-biri. Ataupun ad-dha'n. Ad-dha'n juga adalah merujuk kepada kambing biri-biri. Tapi kalau kalimah ma'iz merujuk kepada kambing berambut, kambing kacang. Kita kata panggil kambing kacang. Kambing biasalah, bukan kambing biri-biri. Okey. Manakala kalimah al-ghanam merujuk kepada sama ada kambing biri-biri ataupun kambing bukan biri-biri. Dan Syekh Idris menterjemahkan biri-biri. Tapi secara zahirnya macam berlaku ketidakseragaman antara terjemahan dengan teks asal bahasa Arab. Tapi bahasa Arab ni luas. Takut di sana Syekh ambil daripada sebahagian lahjah orang Arab. Bahasa Arab ni luas. Kadang-kadang bahasa standardnya begitu, tapi ada bahasa lain. Moga-moga di sana ada bahasa lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Namun dalam catatan kita lah, dalam catatan kita. Wa su'ila 'anil wudu'i min luhumil ghanam faqala la tawadda'u minha. Dan ditanya orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada wuduk dari sebab makan daging biri-biri. Kita kata begitu juga daging bukan biri-biri, kambing bukan biri-biri. Sebab kalimah al-ghanam merujuk kepada kambing biri-biri, juga kambing bukan biri-biri. Maka sabdanya, jangan mengambil air sembahyang sekalian kamu dari sebab memakannya, yakni tiada batal wuduk dengan sebab memakan daging biri-biri. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Asid ibni Hudair. Asid ataupun Usaid sebentar Usaid kan? Usaid ibni Hudair. Bentar. Yalah, kira-kira patutnya Usaid lah sebab dia adalah tasghir kepada Asad. Ataupun dia tasghir kepada Aswad, boleh juga. Biar ajal qaul Asid. Kita tengok nanti insya-Allah. Saya rasa Usaid Usaid. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir bin Samurah dan Usaid ibni Hudair. Kata Ibnul Arabi Al-Maliki, dan hadis daging unta itu sahih, lagi zahir, lagi masyhur. Baik, kita masuk kepada bab yang seterusnya. 308, masalah wuduk makan daging unta dan hukumnya. Kata Nawawi, maka telah bersalah-salahan ulama pada memakan daging unta. Maksudnya, adakah batal wuduk ataupun tidak? Maka berjalan kebanyakan ulama kepada bahawasanya tiada batal wuduk. Setengah daripada mereka itu, iaitu sebahagian, satu golongan daripada mereka itu, setengah daripada mereka itu yang berjalan kepadanya Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar dan Umar dan Osman dan Ali dan Abdullah ibn Mas'ud dan Ubay ibn Ka'ab dan Ibn Abbas dan Abu Darda dan Abu Talhah dan Amir bin Rabi'ah dan Abu Umamah dan jumhur at-tabi'in dan Malik dan Abu Hanifah dan Syafi'i dan ashab mereka itu. Semua mereka ini, kebanyakan para ulama berpendapat wuduk tidak terbatal. Sedangkan hadis menyatakan batal. Nampak? Bila kita, contohlah, kita baca hadis, tiba-tiba ulama kata dah tak batal. Hadis kata batal, apa yang kita kena buat? Hendaklah letak dalam minda kita, mustahil para ulama yang begini tak jumpa hadis ni. Mesti ada sebab yang menyebabkan mereka bercanggah dengan hadis tersebut. Kerana seorang mujtahid, dia tidak boleh ada pasal aku tak nak ikut hadis. Mesti dia kena ikut hujah, mesti ikut hadis. Tapi mesti ada dalil yang menyebabkan sehingga mereka tidak berpegang dengan
zahir hadis yang kita baca ya. Baik, dan telah berjalan kepada batal wuduk dengannya oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai dan Yahya ibnu Yahya dan Abu Bakr ibnu Munzir dan Ibnu Khuzaimah, dan memilih akan dia oleh Al-Hafiz Abu Bakr Al-Baihaqi dalam buku kita Al-Bahiqi ya, la'alla sawa Al-Baihaqi ya. La'alla sawa ejaan ni Al-Baihaqi ya. Ya tu didahulukan, hak tu dikemudiankan. Dan dihikayatkan daripada ashab al-hadis semata-mata, dan dihikayatkan daripada jemaah daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada jugalah di kalangan para sahabat dan sebagian para ulama yang lain yang mengatakan batal wuduk dengan sebab makan daging unta, dan telah mengambil hujjah akan sekalian orang ini dengan hadis seperti di dalam Muslim dan hadis Al-Bara' ibnu Azib di dalam masalah 307 itu hadis yang ke-307. Hadis yang kita sedang baca ni lah hadis yang ke-68, yang jelas menunjukkan bahawa batal wuduk disebabkan makan daging unta. Kata Ibnu Hanbal, siapa ni Ibnu Hanbal? Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kata Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan Ishaq bin Rahawiyah atau Rahawai telah sah daripada Nabi SAW pada ini dua hadis, ialah hadis Jabir dan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhum, dan mazhab yang mengatakan batal air sembahyang dan disebab makan daging itu lebih kuat dalilnya, dan jika adalah jumhur atas menyalahinya sekalipun. Ini adalah apa yang disebutkan di sini Dan mazhab yang mengatakan batal air sembahyang dari sebab makan daging itu lebih kuat dalilnya, dan jika adalah jumhur atas menyalahinya sekalipun. Ini adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi. Kalau ikut sahihnya lah, ini adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi. Sebab Al-Imam An-Nawawi kadang-kadang beliau akan mentarjihkan satu masalah berdasarkan ijtihad beliau. Sebab tu di sana bila kita baca kalam Al-Imam An-Nawawi, kadang-kadang apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim dan sebagainya, kadang-kadang ketika itu beliau mengeluarkan kenyataan yang ni adalah kuat, pendapat ni kuat. Itu merujuk kepada diri beliau sendiri. Maka apabila beliau mengeluarkan pendapat bahawa ini adalah kuat, dalam keadaan yang disebut kuat itu bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i, maka ketika itu beliau berijtihad. Pendapat itu adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi atas kapasiti beliau ketika itu adalah seorang mujtahid. Namun kalaulah beliau kata sebenarnya mazhab Syafi'i kata gini-gini, maka ketika itu beliau menakalkan mazhab Al-Imam Syafi'i. Sebab kadang-kadang ada orang salah faham, orang kata sebenarnya Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya contoh kalau lepas lepas masuk zuhur bagi orang puasa boleh gosok gigi, sebab itu pendapat Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Ada ketika itu Imam Nawawi mengatakan tak ada dimakruhkan menggosok gigi selepas daripada tergelincir matahari masuk zuhur. Maknanya ketika itu Imam Nawawi sebut atas dasar beliau seorang mujtahid, bukan atas dasar beliau menyatakan dalam mazhab Syafi'i ini adalah pendapat yang kuat. Di sana ada dua beza. Imam Nawawi ada dua peranan. Kadang-kadang kebanyakannya beliau berperanan sebagai naqilul mazhab. Apabila di hadapan beliau ada pelbagai pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau akan mentarjihkan mazhab mana yang kuat sebenarnya dari segi mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam beberapa keadaan beliau juga tidak memilih mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Baliknya beliau pilih mazhab lain atas dasar beliau melihat mazhab lain hujahnya kuat. Maka ketika itu tak boleh kita kata mazhab Syafi'i juga berpandangan bahawa sebenarnya kalau kita lepas puasa, kita berpuasa selepas daripada masuk waktu zuhur tak ada masalah, tak makruh gosok gigi. Kerana Imam Nawawi sebut benda itu. Baik, Imam Nawawi sebut atas dasar ketika itu beliau adalah seorang mujtahid, bukan atas dasar kapasiti beliau seorang naqilul mazhab. Benda ni disebutkan oleh Syekh Said bin Shaltut kepada kami berulang kali. Contohnya sini Imam Nawawi kata mazhab itu adalah lebih kuat dalilnya. Mazhab yang mengatakan batal air sembahyang dari sebab makan daging itu lebih kuat dalilnya. Dan jika adalah jumhur atas menyalahi sekalipun. Imam Nawawi melihat bila dikaji antara mazhab jumhur, hujah mazhab jumhur dengan hujah mazhab Syazimah, mazhab sikit ni,
mazhab Imam Ahmad dan sebahagian para sahabat, bila teliti dua hujah ni, bagi Imam Nawawi, hujah mazhab yang sedikit ni lebih kuat. Walaupun jumhur, hatta mazhab Syafi'i sekalipun, bagi Imam Nawawi ketika ini, hujah Imam Syafi'i tak kuat. Namun bila kita cek balik dalam mazhab Syafi'i, ada juga hujahnya. Jadi sebenarnya ketika itu Al-Imam Nawawi menyatakan pandangan atas dasar kapasiti beliau adalah seorang mujtahid, bukan atas dasar beliau memilih mazhab, menyatakan kekuatan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan sungguhnya telah menjawab oleh jumhur daripada ini hadis dengan hadis Jabir adalah akhir dua pekerjaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan wuduk daripada sebab memakan yang disentuh api. Tetapi hadis meninggalkan wuduk daripada sebab makan yang disentuh api itu am. Dan hadis suruh mengambil air sembahyang dari sebab makan daging unta itu khas. Dan bermula khas itu didahulukan atas am. Wallahu a'lam. Jadi sini kita akan lihat bagaimana hujah Imam Nawawi. Apa hujah jumhur? Berdasarkan hadis Sayyidina Jabir yang mengatakan, Sayyidina Jabir sebut perbuatan akhir Rasulullah adalah baginda tidak akan berwuduk apabila baginda makan benda yang sentuh oleh api. Maksudnya sebelum ini baginda pernah berwuduk. Setiap kali makan benda yang sentuh api, memang makan goreng, makan rebus, makan panggang, baginda akan berwuduk selepas makan. Tetapi yang terakhir sekali dalam hayat baginda Nabi, perbuatan-perbuatan akhir baginda Nabi sebelum baginda wafat, baginda bila makan benda yang sentuh oleh api, baginda tidak akan berwuduk. Jadi mazhab jumhur mengatakan, maka begitu jugalah masalah daging unta. Sebab daging unta kita tak makan mentah-mentah, kita mesti masak. Sebab dia rebus, panggang, goreng, dan disentuh juga oleh api, dimasak oleh api. Jadi bila begitu, segala daging yang dimasak oleh api tidak membatalkan wuduk, termasuklah daging unta. Tapi Imam Nawawi kata, sekarang ni pertembungan di antara am dan khas. Hujah tadi adalah am, manakala hadis ini jelas menyatakan batal wuduk dengan sebab makan daging unta. Jadi seakan-akan hadis Sayyidina Jabir itu difahami oleh mazhab Imam Ahmad, semua daging yang dimasak oleh api tidak membatalkan wuduk, melainkan daging unta. Namun kalau saya sebagai orang mazhab Syafi'i, saya kata sekarang ni hadis yang terakhir itu am, dan dia telah menasahkan semua yang sebelumnya, termasuklah dengan daging-daging unta sekali. Maksudnya hatta daging unta pun tak terbatal wuduk. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, bukan tak ada hadis, bukan para ulama tak faham hadis, tapi adalah kerana bagaimana mereka memahami cara untuk menyeragamkan di antara dua hadis yang bertentangan. Ada orang faham gitu, contoh macam Imam Nawawi faham hadis yang menasahkan itu, hadis tu am, maksudnya semua daging tidak membatalkan wuduk. Tetapi ada satu hadis yang menyatakan batal wuduk. Maka yang khas ini dia terkecuali daripada umumnya daging itu tidak membatalkan wuduk. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i kata masalah dia terakhir sekali. Bila terakhir, dia akan menasahkan segala yang umum sebelumnya dan juga menasahkan segala yang khusus sebelumnya. Itu kefahaman para fuqaha dalam meneliti hadis. Jadi sekurang-kurang bila kita baca, kita akan nampak bagaimana keluasan fiqh itu, dan dia akan membuka dada kita untuk tidak bergaduh dalam isu-isu masalah fiqh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita berhenti setakat ini dahulu. Besok kita akan sambung sekiranya ada hayat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli afdala salatin ahla qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika Zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin tika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil Allahumma salli afdala salati
قانتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين وارزقنا الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب وارزقنا الجنة بدخول الفائزين بشفاعة الحبيب المصطفى سيد الأولين والآخرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم